Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel dalam kepanasan bahang di Dewan Negara, Dewan Rakyat di Parlimen. Hari ini saya ingin membawakan anda ucap tama ataupun perbahasan yang terbaik daripada YB Ultimate. Saya panggil dia sebagai YB Ultimate lah ya. Di DUN Negeri Selangor, sahabat-sahabat semua. Kita tidak pernah nampak bagaimana seorang artis ini membuat ucapan dalam sesi perbahasan untuk belanjawan di negeri Selangor khususnya. Jadi kita boleh nampak begitu berwibawa, bukan jana wibawa ya, tapi kepimpinannya tu dengan image-nya tu sahabat semua memang sangat mengejutkan anda. Jadi tanpa buang masa, saya membawakan kita untuk menonton video perbahasan daripada YB Ultimate ya di sidang ataupun DUN Negeri Selangor. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin merujuk kepada PK3 usahawan muka surat 197 yang mana ia juga bagi saya diharap dapat mengurangkan lagi kadar pengangguran dengan peruntukan berjumlah lebih 31 juta ringgit. Saya mendapat maklumat dan gambaran sebenar menerusi statistik daripada tenaga buruh yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia yang menyebut bahawa pada suku pertama tahun ini menunjukkan kadar pengangguran negeri Selangor menurun dan sangat terkawal pada kadar 2.6%. Pada 2020, kadar pengangguran kita melonjak daripada kadar 4% ke kadar 4.3%. Ini adalah masa kita berhadapan dengan pandemik. Dan pada 2021 pula kadar di negeri Selangor lebih tinggi, iaitu pada suku pertama 4.5% dan pada suku kedua 4.4%. Saya suka menyebut dengan kadar yang mencatatkan penurunan ini Lembah Jaya mengambil iktibar dan kami sentiasa memastikan warga-warga kami tidak mempunyai masalah mendapatkan pekerjaan dan juga memastikan tenaga kerja di bawah Lembah Jaya memiliki simpanan hari tua melalui KWSP dengan izin kumpulan wang simpanan pekerja dan juga dilindungi oleh SOKSO. Jadi saya bertanya, apakah persediaan kita semua dalam berkaitan perkara ini ya? Tuan Speaker, saya juga ingin merujuk kepada PK8 dengan kod 08001 Kerajaan Prihatin. Saya ingin bertanya, adakah ia berkaitan dengan program kita sebelum ini, iaitu Selangor Job Fair, dan kita berharap untuk Expo ini lebih besar dan kita harapkan dalam keadaan kita sudah bergerak bebas daripada COVID-19, kita dapat membuka seluas-luasnya peluang pekerjaan kepada rakyat negeri Selangor khususnya. Persoalannya ialah apakah keberkesanan untuk kita turun ke daerah-daerah terutamanya di Lembah Jaya. Saya juga ingin merujuk kepada kod projek PK 101003 berkaitan inisiatif Smart Selangor. Saya ingin bertanya, adakah kerajaan negeri akan meneruskan program Smart Selangor ini sehingga tahun 2025 dan adakah ia akan diteruskan dengan nama yang sama atau diberi nama baru yang berkaitan dan selari dengan rancangan Selangor 1. Saya ingin memuji peruntukan sebanyak lebih 760 juta untuk PK6 kod 06001, 06002 dan 06003, yang mana saya ingin bertanya sekali lagi, adakah program berkaitan wanita dan kebajikan dan juga kesihatan awam ini melibatkan kawasan saya di Lembah Jaya? InsyaAllah jawapannya ya, dan saya berharap ia memberi satu berita yang gembira untuk orang-orang atau penduduk-penduduk di kawasan saya. Saya ingin menyentuh juga tentang PK9, perbendaharaan secara keseluruhan, sama ada ia boleh dikaitkan dengan warga asing atau tidak. Tuan Speaker, saya berharap kerajaan negeri Selangor melalui pihak berkuasa tempatan, khususnya MPAJ atau Majlis Perbendaharaan Ampang Jaya, akan terus prihatin dengan permasalahan salah guna tanah oleh warga asing, terutama di kawasan pentadbiran PBT MPAJ seperti Lembah Jaya. Pihak majlis saya pasti menjalankan pemantauan
dan juga menjalankan tindakan penguatkuasaan di kawasan Lembah Jaya dan sekitarnya. Namun begitu, terdapat penjaja warga asing yang meniaga semula walaupun kerap diserbu kerana yang pertama, adanya permintaan dari orang persekitaran dan juga kumpulan warga asing untuk mendapatkan bahan keperluan harian seperti barang runcit dan juga minuman keras kadang-kadang. Kedua, limpahan pekerja warga asing di industri-industri yang ada di sini juga mungkin memainkan faktor. Yang ketiga, limitasi ke atas kuasa PBT yang tidak mempunyai kuasa untuk menangkap warga asing. Jadi pihak majlis dibebankan bagi mengekang permasalahan ini untuk menjamin keselesaan warga penduduk khususnya di Lembah Jaya. Saya berharap kita dapat melihat apa yang boleh dilakukan melalui Undang-Undang Kecil 3 dalam rangkap penjaja, UUK 3 pelesenan, trade perniagaan dan juga perindustrian, UUK 3 dalam kurungan 1 PM Arak juga. Pihak MPAJ harapnya mempunyai strategi baru melaksanakan tindakan penguatkuasaan dan juga beroperasi bersepadu dengan penglibatan pejabat daerah dan tanah, PDRM atau Polis Raja Malaysia, pengurusan air Selangor dan tenaga nasional, termasuk unit dalaman seperti Jabatan Bangunan, Jabatan Perkhidmatan Persekitaran, Jabatan Kejuruteraan, Jabatan Perlesenan dan juga Jabatan Pasar dan Penjaja. Ini termasuk tindakan mengeluarkan notis mengikut Seksyen 72 dalam kurungan 1, Seksyen 22 dalam kurungan 6 Akta Jalan Parit dan juga Bangunan 1974, Akta 133 untuk mengosongkan dan merobohkan struktur bangunan tanpa kelulusan dengan tempoh pematuhan yang diberi 30 hari. Saya juga berharap kita libatkan dengan lebih lagi agensi persekutuan seperti Jabatan Imigresen, walaupun mungkin ada batasnya atas faktor kekurangan tenaga kerja. Pihak Jabatan Imigresen tidak dapat turut serta dalam kebanyakan operasi yang dijalankan ini. Dalam hal ini, kita dapat lihat keseriusan PBT seperti MPAJ dalam mengambil tindakan ke atas mana-mana struktur bangunan yang dibina tanpa kelulusan. Lembah Jaya berharap masalah yang berlaku ini dapat diatasi dan saya sebagai ahli Dewan Negeri amat memberi kerjasama penuh dalam memastikan kelancaran dan bersihnya kawasan ini daripada lambakan pendatang asing yang membawa masalah. Lajak perahu ke Sungai Tua, ambil dayung mudik ke tepi. Terima kasih berucap kali kedua. Semoga manfaat dapat kita kecapi. Sekian, terima kasih Tuan Speaker. Speaker. Kompak Setia. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu yang saya katakan tadi. Ya, satu perbahasan yang begitu details ya dibuat oleh siapa ni? YB Ultimate. Jadi saya lupa nama sebenar dia. Kita kenal dia sebagai YB Internet, seorang artis sebelum ini. Namun hari ini beliau sudah berkhidmat kepada rakyat dan hari ini untuk kali keduanya membuat satu perbahasan begitu tenang sahabat semua. Kita nampak kewibawaan beliau sebagai pemimpin, mengutarakan masalah rakyat di kawasan beliau, dan inilah pemimpin yang kita mahu, ya, mengutamakan rakyat, utamakan masalah rakyat, ya, bukan hanya bermain politik dan sebagainya. Jadi terima kasih sahabat semua kerana bersama dan mendengar ya YB Ultimate sebentar tadi. Kiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.